A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih lagi dikekalkan pada kita dengan nikmat iman dan Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga yang masih lagi diberikan kesempatan untuk kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini kita dapat memberi manfaat pada orang lain, insya-Allah. Dan pagi ini sambung dengan 40 hadis peristiwa akhir zaman, bahagian pertama, hadis yang kelima. Yang ini kita bicarakan tentang jenis ulama. Hadis ni ada dalam 40 hadis peristiwa zaman. Kita jenis ulama, maknanya apa, dekat dalam akhir zaman ni ada macam-macam jenis ulama. Ulama ni orang berilmu lah, ramai. Jadi jenis dia kan. Jadi mudah-mudahan kita ambil iktibar dapat apa yang bagi Nabi SAW sampaikan pada kita, insya-Allah. An Annasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ulama'u thalathah rajulun 'asha bi'ilmihi wa 'asha an-nas bih wa 'asha an-nas bih wa rajulun 'asha an-nas bihi wa ahlaka nafsah wa rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'ish bihi ghairuh. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama ada 3 jenis. Pertama, orang yang alim, yang ini hidup dengan ilmunya atau mengamalkan ilmunya, dan masyarakat juga hidup dengan ilmunya. Kedua, orang yang alim, manakala masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya, tetapi dia sendiri membinasakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya. Ketiga, orang yang alim, yang hidup dengan ilmunya, mengamalkan ilmunya, tetapi orang lain tidak mengambil manfaat daripada ilmunya. Oh, sabar. Tengok. Ya, alih lah, saya alih sekejap sini. Baik. Tengok keterangan dia. Jadi kita tengok hadis ni daripada Anas radhiyallahu anhu. Sahabat, dia kata Rasulullah SAW sabda, ulama ni, maknanya akhir zaman dia ulama ni, ada 3 jenis ulama. Kita pilih lah mana nak jadi mana. Kalau semua nak jadi ulama pun tak boleh juga, tak boleh juga. Nanti siapa yang nak dengar? Suka dengar kan. Zaman sekarang lagi apa, zaman PKP awal-awal tu semua nak jadi ulama. Perasan tak? Oh, tu tak boleh. Dah kata sembahyang kan, dah kata tak boleh lah. Nak juga boleh bagi macam-macam fatwa lah keluar ke.
Okey, tapi tak boleh lah kan, kita ikut itu ujian Allah, dan ujian Allah pada kita kan, azab Allah pada kita, COVID tu kan, kena fikir macam mana. Baik, Nabi kata ulama ni tiga jenis ulama. Yang pertama, ulama ni dia orang alim, ulama mesti orang alim, dia tahu ilmu, banyak ilmu dia tahu. Macam saya bukan ulama, tak boleh keluar fatwa. Kalau nak tanya hukum, kena jawab apa yang dah ada, jangan tukar tambah. Jangan tak boleh tukar tambah. Kalau pada hukum tak ada jumpa tu, tak ada, kena rujuk fatwa lah. Yang buat fatwa tu orang alim banyak kan. Kita ada mufti, ikutlah mufti. Bagus Malaysia ni sebenarnya, mufti ramai dan pelbagai bidang. Pernah kita ambil tahu tak, kita ni ambil tahu tak mufti-mufti kita dekat Malaysia ni kan, apa bidang-bidang mereka, pelbagai, mereka bidang-bidang pelbagai, alim. Jadi kita ramai lagi, bukannya ada mufti, ada apa, majlis fatwa. Setiap negeri ada majlis fatwa dia, di kalangan orang alim, pensyarah-pensyarah, bukan jalan-jalan. Ilmu dekat sini, ini ilmu dekat sini. Ini ingat, ya Allah, subhanallah, jumpa orang alim ni, ya Allah, hai. Jauh kita fikir tu, ketinggalan kita ni, ya Allah, kedilnya kita, tawaduknya mereka, tak sombong. Kita yang sombong kadang-kadang ni, kita yang sombong, tak apa nak ada ilmu, kita yang sombong. Itu dia. Pertama, orang alim yang hidup dengan ilmunya, dia hidup dengan ilmunya. Okay. Dia ada ilmu, dia hidup dengan ilmu dia baguslah, amal dengan ilmu dia. Dan masyarakat juga hidup dengan ilmunya. Mana dia boleh bawa pula masyarakat tengok dia, alhamdulillah, ikut dia. Tu ulama yang pertama yang Nabi sebut. Okay. Yang kedua, orang alim juga. Pasal ulama, orang alim, manakala masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya. Dia ada ilmu, dia sampai bagi sana, kita bagi ada sampaikan ilmu apa semua, tetapi dia sendiri yang membinasakan dirinya, dia sendiri yang tak amal ilmu dia. Dia tahu lah banyak tahu, tapi tak amal, dia tak amal ilmu dia. Itu tak baguslah. Kita elak insya-Allah. Ketiga, orang alim juga yang hidup dengan ilmunya, dia hidup amal ilmunya, tetapi orang lain tidak mengambil manfaat daripada ilmunya. Dan dia untuk dia je. Dia ilmu untuk dia je. Dia amal untuk dia je. Dia seorang-seorang nak masuk syurga. Kan, tak nak ajak orang masuk syurga. Tak boleh. Ada ilmu kena ajak sama, betul kita amalkan. Sebab baik amal ilmu tu, insya-Allah dapat sikit, amal sikit kan. Alhamdulillah, sahabat-sahabat saya ramai sahabat-sahabat alim, alhamdulillah, mereka alim kan, suka dengar. Kadang-kadang saya memang lagi suka mendengar sami'na wa ta'na. Lepas tu saya sampai kat sinilah, kat guna media sosial je lah. Media sosial. InsyaAllah. Allah banyak betulkan. Okey. Baik. Keterangan dia. Orang yang alim itu ada pelbagai kategori. Okey. Orang yang alim itu ada pelbagai kategori. Ada di kalangan mereka yang lebih berperanan daripada yang lain. Setiap mana ada ketingkatan dia. Ada peranan masing-masing. Orang alim ni ada peranan dia. Ada orang alim ni dia mengajar ngaji, mengajar kafar, mengajar ngaji. Ada yang peranan dia keluar dakwah, dia pergi sana, dia tu sebarkan dakwah lagi kan. Ada yang duduk, dia nulis buku, dia nulis kan. Betul dia. Ada yang guna media sosial, dia nyampaikan banyak cara. Ada yang duduk di surau masjid bagi kuliah. Mereka insya-Allah orang alim, orang ada agama. Sebab tu lah ada
antara sebab kenapa nak kena ambil apa tu, tauliah tu kan, tauliah tu, sebab tu lah nak tengok setakat mana kita, dan kita sendiri kan boleh tahu setakat mana kita punya keilmuan kita. Kadang-kadang kita mungkin tahu tentang syariah, betul, syariah apa semua, tapi kita lupa ada tu tajwid, terlupa, bukan tak tahu, terlupa tajwid. Ni cerita diri sendiri terlupa. Blank kan. Ada ustaz-ustaz dia memang tahu tajwid, dia tahu tajwid dah, tu dia boleh ngajar Quran, tapi bab syariah, bab fiqh, dia kurang pula. Dia tambah, dia supaya dia tahu, kat sini kurang aku saya kurang kat sini okey, pergi belajar tambah lagi ilmu. Ada ilmu tu nak menyampaikan pula, ada orang ada ilmu tapi dia tak mampu nak sampai, dia tak pandai dia nak cakap, nak bercerita tu susah kadang-kadang. Masyarakat sangat merasakan peranannya dan juga mempunyai kepakaran dalam menyantuni semua lapisan masyarakat. Maka kehadirannya di tengah-tengah masyarakat laksana lampu yang menyinari kawasan di sekeliling. Orang alim ni, tapi macam mana pun orang alim ni kita perlu hormat lah. Pasal orang alim lah yang menerangi hidup kita. Dia yang menyampaikan, dia memberi macam-macam, dia beri ilmu pada kita, memperbetulkan. Kita nak membetulkan diri kita. Kita datang dengan kuliah-kuliah ni agama semua tu adalah tujuannya kita nak memperbaiki diri, baiki diri kita, muhasabah diri kita, bukan dengar sesaja, lepas tu kita amal. Tak apalah, ada yang mampu untuk sampaikan, ada tak mampu, ada yang tak mampu nak sampaikan, dia mampu nak guna media sosial, disebarkan. Cumanya dia bab sebar tu dia kena hati-hati. Bab sebar tu jangan hati-hati sikit. Ada boleh bantu untuk nak luahkan. Dalam PKP ni terhad, nak masuk, nak semayang jemaah terhad, jadi jemaah boleh dengar dengan dekat live streaming lah, di Facebook lah, boleh. Jadi ada yang pandai buat benda begitu, dan dia teruskan, insyaAllah teruskan sebarkan dakwah tu. Dakwah ni dia banyak cara, cumanya dia hati-hati, jangan kita melampaui batas. Okey. Baik. Ada pula orang alim yang berperanan di tengah masyarakat, lalu orang lain dapat mengambil manfaat daripada ilmunya, tetapi dia sendiri jauh daripada mengamal ilmu yang ada dalam dadanya. Ada orang alim dia, orang ambil nampak dia orang ambil ilmu dia, tapi dia pula tak mengamalkan ilmu dia. Tahu, seperti dia umpama seperti sebatang lilin yang membinasakan dirinya sendiri. Dia binasakan diri sendiri. Dia sendiri rosak diri dia pasal dia tak amal. Walaupun ia dapat menerangi kawasan yang ada di sekelilingnya, lama-lama malap ni lilin, terbakar lilin tu, lama-lama lilin tu dia lama-lama hilang. Loss loss dia dengan ilmu ilmu dia tak ada, dia tak amalkan, jadi dia akan jadi loss lah, dia hilang lah. Dia tak bagus lah macam tu. Maknanya kita amal, ilmu ada amal supaya tak lupa. Sebenarnya punca dengan ada ilmu dia lupa tu pasal dia tak amal. Betul, tanyalah tu yang belajar tahfiz tu semua kan, hafal Quran, perempuan hafal, banyak hafal dia. Kalau dia tak amal, kejap je lupa dia. Lupa kejap. Itu yang baca pun kadang-kadang salah dia pasal dia tak amal. Dia amal, dia akan ingat balik. Sama juga kita amal, kena banyak ilmu, amal, tahajud, amal, main tahajud, bangun, amal selalu, insyaAllah ingat, dan akan bertambah lagi ilmu kita. Apa kita nak buat dalam tahajud, macam mana doa-doa apa yang terbaik dalam sunat tahajud. Tapi kena amal dulu. Bagaimana
Semayang macam tu, semayang amal tu kena semayang lah. Semayang jangan tunggu nak tunggu khusyuk baru nak semayang. Masalah lah. Semayang tu baru datang khusyuk. Bila semayang nak mula-mula memang kita tak tahu. Kita tak tahu banyak benda kita tak tahulah sebenarnya dalam semayang. Kita tahu Fatihah kan. Tahu betul Fatihah tahu. Okay. Lepas tu lama-lama kita cuba memahami Fatihah tu bagaimana. Kita memahami bila kita sujud, kita rukuk kita memahami rukuk tu yang bagaimana. Rukuk yang bagaimana kita menghadirkan diri kita tu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu sebutan-sebutan yang kita sebut, mungkin mula-mula belajar rukun semayang 13 rukun, belasah perempuan laju kan. Rupanya dalam tu ada tamak ninah pula. Perlahan jangan laju-laju semayang tuan-tuan. Semayang perlahan, jangan laju-laju semayang tu, jangan laju-laju. Makruh semayang laju-laju ni, makruh ya. Semayang tenang, angkat takbir tu tenang, baca Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, walaupun semayang seorang-seorang. Jangan alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jangan perlahan. Ambil hayati Fatihah tu, kita hayati. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Nah, kita nak sesuatu, kita puji Allah dulu. Kita nak sesuatu, kita puji orang dulu. Haji ni handsome lah. Macam tu. Puji nak apa-apa satu bapak kita pun, kita puji dia. Puji dulu. Ya, insya-Allah. Nampak dia. Macam gitu kita hadirkan diri kita. Dalam sembahyang tu kita hadir, hati tu hadir. Kemudian terdapat juga orang alim yang hanya mengambil manfaat daripada ilmunya. Ada orang alim yang dia hanya mengambil manfaat pada ilmunya, tapi dia tidak dapat menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Ada orang dia ada ilmu tapi dia tak dapat nak sampaikan ilmu dia. Ada orang tu dia nak sampaikan ilmu dia. Malah tak minta apa-apa satu sen pun. Dia tak apa tak nak, saya tak nak tu, saya nak nyampaikan ilmu je. Tapi tak ada peluang. Sebab apa? Dia tahu kalau dia sampaikan ilmu, insya-Allah Allah tambah ilmu. Betul? Nak tambah ilmu boleh, sampai ilmu. Ada ilmu sampai. Lepas tu nanti Allah tambah insya-Allah. Sebab memang orang alim itu tidak sama peranannya. Maknanya peranan orang alim tu tak sama. Ada kata bukan semua orang alim tu boleh keluar fatwa. Semua yang dia alim. Okay? Semua nak keluar fatwa. Boleh. Ada yang sampaikanlah. Okay? Ada yang dia bukan bidang dia untuk keluarkan hukum. Okay? Baik. Namun mereka tetap tidak merosakkan masyarakat. Yang penting adalah orang alim ni, walau bagaimanapun ulama ni, dia tak akan cari jalan untuk merosakkan masyarakat. Tak ada, insya-Allah. Dia nak masyarakat jadi baik. Dia nak semua hidup harmoni, tak ada gaduh-gaduh, tak ada berdebat-debat. Berdebat-debat saya pun tak sukalah berdebat-debat kan. Berbalah-balah. Agama kita berbalah-balah. Okey. Cari jalan penyelesaian yang baik, insya-Allah. Antum ada ilmu yang sebenarnya ada ilmu sama, ilmu tu cuba cari jalan penyelesaian. Jangan bukan cari jalan untuk pecah belah. Asyik nak pecah belahkan masalah. Selagi ada dalil, selagi ada tu, biar buat, tak masalah. Bukan itu satu masalah. Yang pada furuk jangan besar-besar. Jenuh. Kata apa, kadang-kadang ada jenis orang memang sengaja cari publicity. Ada hadis dalam ni cerita macam tu. Ada golongan-golongan mencari ilmu tu untuk dapatkan keduniaan.
nak cari publicity. Yalah, nak kaya, keduniaan lah. Orang macam tu Nabi sebut yang belajar agama tapi nak dia kerana dunia tu, cium bau syurga pun tak. Ya ke? Jangan kita cari ilmu tu sebab nak cari keduniaan. Niat tu kan sebab nak kaya tu kan. Tak boleh. Tapi carilah ilmu tu untuk beri manfaat pada orang. Terima kasih sahabat saya Zul. Zul, kita santai je sebenarnya kan. Bisik-bisik peringatan. Saya lupa lah nak sebut. Saya punya program namanya bisik-bisik peringatan. Lepas tu cakap pun tak adalah nak kasar-kasar, cakap lembut-lembut je. Aduh, nak minta tolong nantilah saya telefon Zul. Saya telefon awak tapi tak berangkat lagi. Ada benda nak tanyalah. Nak custom live streaming ni, adalah benda nanti saya telefon. Saya nak buat benda, nak try benda lain pula sikit. Macam mana? Kita kena teknologi ni kena betul lah. Teknologi ni kena cubalah semua. Ini saya pakai yang ni saya pakai Zul, saya pakai handphone. Lepas tu dekat depan saya ni ada saya terpancar je. Tapi dia punya tu memang lambat lah kan? Sampai. Okey. Nanti kejap lagi saya telefon kejap lagi. Okey. Jadi itulah dia kan, ilmu ni sampaikan biar bermanfaat pada orang. Jangan kita, kalau boleh jangan simpan. Simpan ilmu merugi juga. Sayanglah Allah bagi kita peluang cari ilmu, kemudian kita simpan untuk diri kita je kan. Ajaklah kalau boleh kita nak semua orang masuk Islam, betul, semua orang masuk syurga. Masuk syurga insya-Allah, mudah-mudahan. Itu dia. Bila kita cari ilmu ni jangan dengar kerana keduniaan. Kita cari ilmu ni kerana Allah. Supaya kita tawaduk. Kita nak melihat sesuatu tu, orang tu teruk. Kita jangan tengok orang tu. Kadang-kadang ada orang tu lebih baik dari kita. Kita memang belajar ilmu ni supaya kita nak menilai diri kita. Nilai diri kita lah. Jangan nilai orang. Apa nak nilai orang? Kita nak nilai apa tu. Sebab tu dah, dia kan bila kita dalam cari ilmu tu, kita bertanya soalan kan. Jangan tanya soalan tu sebab nak menduga orang. Tak boleh. Sebenarnya itulah, kita nilai diri kita, belajar. Kadang-kadang orang itulah kan, macam yelah, biasa tak kalau kita pergi mana-mana khusus kan, kita terpaksa isi borang penilaian khusus kan. Sebenarnya pada saya tak berapa setuju lah. Saya tak boleh lah nak menilai. Siapa kita nak menilai orang yang mengajar kita tu sebenarnya. Tapi yelah, oleh kerana keperluan yang ada tu, jadi isilah. Setakat ni insya-Allah lah saya tak pernah letak penilaian untuk siapa yang ngajar saya, apa-apa ilmu pun macam-macam. Bagi khusus bagi apa, saya tak pernah letak yang sumpah baik je. Pada saya itulah kita kena macam tu lah kan, bersangka baik dengan orang yang mengajar kita, walaupun siapa dia kan. Walaupun siapa, kita ambil nasihat daripada orang siapa pun. Kita ambil nasihat, walaupun baik ambil je. Kenapa kita nak tu elak tu? Yang baik ambil, yang buruk tu kita tinggalkan, tu saja. Pelan-pelan perbaiki diri kita tinggalkan sikit benda perkara mazmumah dalam diri kita ni, kita buang sikit. Sampailah ketikanya nanti kita bertemu, ditakdirkan kita bertemu Allah kelak. Mudah-mudahan kan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebab kita mencari keredaan Allah tu, Allah ampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Jadi itulah dia hari ini tajuknya, hadis yang kelima dalam bahagian 1, 40 hadis peristiwa akhir zaman. Saya kongsikan jenis ulama. Jadi saya ulang balik. An-Nasin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ulama'u, ulama ni thalathatun, 3 jenis. Rajulun asya bi'ilmihi wa asya an-nasu bih. Pertamanya orang yang alim, hidup dengan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya,
Dan masyarakat juga hidup dengan ilmunya. Wa rajulun 'asha an-nasu bihi wa ahlaka nafsah. Manakala yang kedua, orang alim, orang yang alim, manakala masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya, tetapi dia sendiri membinasakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga, wa rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'ish bihi ghairuh. Yang ketiga adalah orang yang alim, orang alim yang hidup dengan ilmunya, dia mengamalkan ilmunya, tetapi orang lain tidak mengambil manfaat daripada ilmunya. Itulah dia antara orang alim dikisahkan pada akhir zaman. Jadi kita mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita. Kita carilah jalan untuk kita menambah ilmu, agar kita dapat sempurnakan ibadah yang kita buat lakukan, kita perlu sempurnakan. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini beri manfaat kepada kita. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita muhasabahlah diri. Yang penting kita muhasabah diri kita. Ya, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.